Sekali lagi, jom channel kembali menemui anda untuk bersama kami merentasi berita-berita panas sepanjang minggu. Rentasan berita minggu ini. Belanjawan 2021 keutamaan yang tertangguh. Kemana perginya wang Petronas untuk Kelantan? Lepas jasa nak hidupkan semula Akta 803 pula. Daulat terpendam dan pengkhianat rakyat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Azrina Arif dari Jom Channel. Isu belanjawan 2021 menjadi berita panas minggu ini ekoran peraturan baru dalam norma baru persidangan di Dewan Rakyat. Kedua-dua pihak, Wakil Rakyat Pakatan Harapan dan UMNO membantah peraturan yang mengehadkan kehadiran Wakil Rakyat di Dewan Rakyat seramai 80 orang, iaitu 41 untuk Perikatan Nasional dan 39 untuk Pakatan Harapan dan lain-lain. Peraturan itu dilihat sebagai langkah awal untuk menghalang usaha untuk tidak meluluskan belanjawan 2021 yang penuh dengan lompong-lompong meragukan itu. Beberapa hari sebelum itu, dalam satu wawancara di Jom Channel, Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof berkata kerajaan kini terpaksa memberi banyak kerana berhadapan dengan masalah COVID-19, tetapi ia terhalang kerana adanya kekangan kewangan. Beliau menyarankan perlu adanya prioritization, iaitu keutamaan akibat constraint kewangan itu. Semua keutamaan itu terangkum dalam 6 cadangan Pakatan Harapan khusus untuk menangani kesan COVID-19 kepada rakyat. Keutamaan itulah yang ditekankan oleh Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika membahaskan rang Undang-Undang Perbekalan Belanjawan 2021 di Dewan Rakyat pada Selasa 10 November lalu. 6 cadangan Pakatan Harapan yang dibangkitkan ialah: pertama, meningkatkan peruntukan Kementerian Kesihatan untuk COVID-19 dan penyakit tidak berjangkit NCD. Kedua, meningkatkan bantuan kebajikan kepada RM1,000 sebagaimana dijanjikan Perdana Menteri sehingga akhir krisis COVID-19. Ketiga, pelanjutan moratorium sehingga 31 Mac 2021. Keempat, subsidi upah diteruskan sehingga 31 Mac 2021 dan insentif untuk tempoh 2 tahun kepada majikan dan pekerja berharga RM13 bilion. Kelima, peningkatan perbelanjaan pendidikan, dan keenam, perbelanjaan pembangunan untuk pelan gentian optik dan kesaling hubungan negara NFCP serta infrastruktur air untuk Selangor, Kelantan dan Pahang. Namun, Anwar jelas kesal kerana Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul walaupun sudah berunding tidak langsung mengangkat 6 cadangan dari Pakatan Harapan semasa pembentangan belanjawan 2021. Beliau sangsi tentang kejujuran dan niat kerajaan dan kementerian sama ada benar-benar serius mahu bermuafakat seperti titah Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah untuk membendung wabak COVID-19. Kata Anwar, kerajaan perlu terus memberi keutamaan menjaga kebajikan rakyat tatkala negara sedang dihimpit dengan masalah pandemik COVID-19. Saya nak dengar jawapan seorang Menteri Kewangan, bukan seorang pengurus bank, ujarnya. Kumpulan wang untuk COVID-19 hanya kira-kira 5.28% atau RM17 bilion daripada jumlah perbelanjaan bagi 2021 sebanyak RM322.5 bilion. Sembah kepada tuanku, ini belanjawan COVID-19 nak bantu rakyat. Semua kena setuju, sindirnya. Anwar berkata belanjawan kali ini ditekan sebagai belanjawan COVID-19. Namun angka dan anjuran pendapatan menimbulkan pelbagai persoalan serta keraguan. Jumlah perbelanjaan tidak menunjukkan tekad yang serius bagi menangani pandemik ini. Ketua Pembangkang itu mendakwa terjadi penipuan angka untuk menyembunyikan defisit. Sebaliknya, Anwar mencadangkan peruntukan wang bagi kumpulan wang COVID-19 ditambah melalui peruntukan perbelanjaan pembangunan. Beliau juga mengingatkan kerajaan untuk mengkaji semula belanjawan tersebut. Pakatan Harapan akan hanya menyokong jika benar kerajaan serius menangani dampak wabak COVID-19. Sungguh, belanjawan 2021 terlalu banyak persoalan. Ia sudah lari dari keutamaan untuk menyelamatkan negara dari COVID-19. Dengan kata lain, belanjawan seperti yang diusurkan oleh kerajaan Tebu Atap ini tidak boleh diterima.
Kemana perginya wang Petronas yang dikatakan telah disalurkan ke Kelantan? Itulah persoalan yang menjadi perhatian pelbagai pihak di media sosial. Pada 2 November 2020 yang lalu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi, Datuk Seri Mustafa Mohamed berkata jumlah hasil petroleum yang dibayar kepada Sabah, Sarawak, Terengganu dan Kelantan dari 2008 hingga 2020 adalah 61.32 bilion ringgit. Beliau menjelaskan Sarawak dan Sabah masing-masing menerima 25.3 bilion ringgit dan 13.2 bilion ringgit. Sementara itu, bayaran khas petroleum kepada Terengganu dan Kelantan bagi tempoh yang sama pula masing-masing sebanyak 22.4 bilion ringgit dan 418.9 juta ringgit. Beliau berkata demikian dalam jawapan bertulis di persidangan Dewan Rakyat yang sedang berlangsung sekarang. Sebagai rekod, isu royalti petroleum sentiasa menjadi tumpuan termasuk ketika pemerintahan Pakatan Harapan sebelum ini. Kelantan juga sebelum ini menarik balik saman terhadap Petronas berhubung tuntutan royalti minyak yang difailkan 9 tahun lepas pada 13 Mei lalu. Pada 29 Julai 2020, Menteri Besar Kelantan Datuk Haji Ahmad bin Yaakob dalam satu kenyataan merakamkan penghargaan dan terima kasih kepada Kerajaan Persekutuan kerana mengiktiraf bahawa negeri Kelantan layak menerima bayaran tunai hasil petroleum sebanyak 5%. Pengumuman tersebut menunjukkan keterbukaan Kerajaan Perikatan Nasional di bawah kepimpinan Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Tan Sri Haji Muhyiddin Yassin bagi memastikan hak rakyat negeri Kelantan terjamin dalam kerangka persekutuan, katanya. Dalam pada itu, turut mendapat liputan media ialah keputusan Kerajaan Kelantan bahawa Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri, Exco dan Ahli Dewan Undangan Negeri Kelantan akan menikmati kenaikan gaji pokok atau allowance antara RM3,000 hingga RM5,000. Ini bermakna mereka akan mendapat kenaikan gaji atau allowance daripada RM8,000 sebulan Januari 2016 kepada sama ada RM11,000 atau RM13,000 bergantung kepada jawatan masing-masing. Alasan yang digunakan sama seperti tahun 2015 ketika gaji atau allowance dinaikkan daripada RM4,600 kepada RM8,000 iaitu komitmen untuk menjaga kebajikan rakyat. Ini berkaitan dengan keadaan semasa sebab tanggungjawab wakil rakyat semakin berat. Dalam keadaan pada hari ini, sekiranya ada kenaikan sekalipun, ia akan turut dinikmati oleh rakyat, kata Timbalan Menteri Besar Kelantan Datuk Muhammad Amar Abdullah seperti dipetik Berita Harian pada 5 November lalu. Kabarnya kenaikan gaji allowance itu bermula pada Januari 2020. Timbalan Presiden PAS, Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man menasihatkan supaya jangan dengki kepada mereka yang mempertikaikan kenaikan gaji atau allowance Exco Ahli Dewan Undangan Negeri Kelantan ini. Semakin dangkal pemikiran mereka persis golongan Ruwaibithah, iaitu golongan yang kerap disebut dalam hadis sehingga Rasulullah SAW mengaitkannya dengan zaman paling ditakuti. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, akan tiba pada manusia tahun penuh kebohongan. Saat itu orang bohong dianggap jujur, orang jujur dianggap bohong, pengkhianat dianggap amanah, orang amanah dianggap pengkhianat. Ketika itu orang Ruwaibithah berbicara. Ada orang bertanya, siapa Ruwaibithah itu? Nabi menjawab, orang bodoh yang menguruskan urusan umum. Hadis riwayat Ibnu Majah. Justru ini bukan soal dengki tetapi soal kebijaksanaan berbelanja secara berhemah dan adil kepada rakyat Kelantan yang dilanda musibah COVID-19. Ini juga soal ketelusan integriti, accountability dan tanggungjawab amanah kepada pengundi. Wang Petronas bukan untuk Exco dan Ahli Dewan Undangan Negeri berbelanja sakan, membeli Mercedes-Benz, menaikkan gaji allowance dan melancong menaiki kereta api dengan keluarga. Wang itu untuk rakyat Kelantan meningkatkan tahap ekonomi dan kehidupan sosial mereka. Sekurang-kurangnya, selesaikan masalah air karat itu. Rupanya ada terlintas dalam pemikiran pemimpin kerajaan Tebuk Atap untuk menghidupkan semula Undang-Undang Anti Berita Tidak Benar. Menteri Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri Datuk Taqiyuddin Hassan berkata, ia di antara beberapa langkah untuk membendung maklumat yang tidak betul dan menghasut, terutama terhadap pihak istana. Beliau mendakwa negara ini sedang menghadapi ancaman berita menghasut dan palsu yang ditangani menerusi peruntukan di bawah undang-undang yang sedia ada. Kata Taqiyuddin, berita palsu digunakan sebagai media untuk menyebarkan bahan hasutan yang kadang-kadang menyinggung perasaan Raja-Raja Melayu. Kami akan terus memantau berita palsu dan melibatkan pihak berkepentingan untuk mencari langkah-langkah yang berkesan termasuk menggubal undang-undang berita anti palsu baharu jika perlu. Katanya dalam balasan bertulis kepada anggota Parlimen Baling, Datuk Seri Abdul Aziz Rahim.
Aziz bertanya apakah kerajaan sedang merancang untuk menghidupkan kembali Undang-Undang Anti Berita Tidak Benar 2018 kerana ada banyak artikel berita menghasut yang disebarkan. Setelah Belanjawan 2021 memperuntukkan 85.5 juta ringgit untuk menghidupkan Jabatan Hal Ehwal Khas JASA, kini ada ura-ura untuk menyekat kebebasan bersuara. Dana sebanyak 85.54 juta ringgit yang diperuntukkan untuk JASA adalah keterlaluan. Ia turut dikritik oleh penganalisis. Ahli Parlimen Lembah Pantai Fahmi Fazil menggesa Menteri Komunikasi dan Multimedia serta Menteri Kewangan membatalkan cadangan mewujudkan semula Jabatan Hal Ehwal Khas JASA. Sebagai perbandingan, setiap petugas barisan hadapan hanya diberikan one-off RM500 sahaja, bukan setiap bulan. Taska untuk mereka pula hanya diberikan RM30 juta. Tiba-tiba untuk propaganda Kerajaan Perikatan Nasional diperuntukkan RM85.5 juta. Adakah ini masuk akal? Sedangkan seperti kata Ahli Parlimen Lembah Pantai Fahmi Fazil, dana berjumlah RM85.5 juta itu boleh diguna untuk membina 2 klinik kesihatan jenis 2 yang dilengkapi peralatan perubatan terkini dan mampu memberi khidmat kepada 500 hingga 800 pengunjung setiap hari, atau digunakan untuk membina 3 bangunan sekolah dengan 24 bilik darjah setiap satu, atau ia juga boleh dimasukkan ke dalam tabung cerdik di mana jumlah ini mampu membeli 85,000 komputer riba tambahan untuk pelajar tidak mampu bagi mengikuti pembelajaran secara dalam talian. Pendeknya, macam-macam yang kita boleh buat dengan RM85.5 juta untuk JASA dan RM86 juta untuk penggerak komuniti tempatan yang mendatangkan manfaat terus kepada rakyat. Untuk rekod, Undang-Undang Anti Berita Tidak Benar Akta 803 pernah dikuatkuasakan pada April 2018 semasa pemerintahan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak. Undang-Undang Anti Berita Tidak Benar telah dibunuh oleh Kerajaan Pakatan Harapan apabila Dewan Rakyat meluluskan Rang Undang-Undang Anti Berita Tidak Benar Pemansuhan 2019. Jika kedua usaha ini terjadi, ia ibarat paku terakhir buat keranda demokrasi. Kita akan hanya mendengar dongeng indah daripada propaganda JASA sedangkan maklumat sebenar berkemungkinan besar disembunyikan. Belanjawan 2021 disifatkan sebagai jumlah imajinasi kreatif oleh Ahli Parlimen Kulim Bandar Baharu, Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail kerana wujudnya unjuran pendapatan yang meragukan. Mungkin namanya bukan Hal Ehwal Khas JASA, begitu juga mungkin namanya bukan Undang-Undang Anti Berita Tidak Benar Akta 803 kerana sudah dijenamakan semula. Tetapi berilah apa-apa alasan mengarut untuk menjustifikasi peruntukan ini, rakyat tidak akan percaya. Jangan hina kebijaksanaan rakyat. Kerajaan Negeri Selangor baru sahaja meluluskan Rang Undang-Undang RUU Lembaga Urus Air Selangor Luas Pindaan 2020. Antara pindaan dalam RUU itu ialah memasukkan kesalahan pencemaran air disebabkan bau dan rasa sebagai kesalahan, menaikkan jumlah denda kepada minimum RM200,000 sehingga RM1 juta, menjadikan hukuman penjara sebagai mandatory, memberi kuasa kepada pengarah atau penguat kuasa untuk menyita tanpa waran. Pencemar air harus membayar kepada Luas kos pembersihan pencemaran dan memperuntukkan kuasa kepada Luas bagi menawarkan ganjaran kepada pemberi maklumat. Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari berkata insiden pencemaran bau di Sungai Selangor hari ini mungkin berpunca daripada rasa kurang senang pihak tertentu terhadap tindakan tegas kerajaan negeri dalam menangani isu berkenaan. Malah, polis tidak menolak wujud unsur khianat atau sabotaj. Siasatan mendapati premis tersebut digunakan sebagai stor penyimpanan bahan buangan atau bahan kimia yang akan dilupuskan. Menurut laporan media, setakat ini 4 individu termasuk seorang wanita ditahan di lokasi berasingan kerana dipercayai terbabit dengan pencemaran bau seakan pelarut di Sungai Selangor. Jika benar ia khianat atau sabotaj, maknanya wujud unsur daulah terpendam yang sedang bergerak di Selangor. Ahli Dewan Rakyat, Dewan Undangan Negeri boleh menggubal undang-undang untuk menangkap dan seterusnya mendakwa perbuatan khianat di luar sana. Tetapi, bagaimana dengan pengkhianatan yang dilakukan oleh wakil rakyat di dalam Dewan yang mulia itu sendiri? Bagaimana kalau pengkhianatan itu memakai gelaran yang berhormat dan berteriak menuduh pegawai kanan kerajaan takut mati walaupun sedang bertungkus lumus cuba menyelamatkan nyawa dan negara? Namun, itulah yang dilakukan oleh Ahli Parlimen Bintulu, Datuk Seri Tiong King Sing yang mencela Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah sebagai takut mati.
Presiden Parti Demokratik Progresif PDP itu berkata, Dr. Nur Hisham hanya membuat siaran langsung COVID-19 namun tidak berani turun ke lapangan membantu memerangi wabak tersebut di Sabah. Pergi tengok, berbincang bagi sokongan moral kepada petugas barisan hadapan. Jangan hantar sahaja doktor dan jururawat pergi. Mereka tak takut mati tapi DG takut mati, katanya dalam sesi perbahasan di Dewan Rakyat. Mengulas mengenainya, Ahli Parlimen Pakatan Harapan Sepang, Muhammad Hanifah Maidin menganggap perbuatan King Sing telah menceroboh ke kawasan larangan. Oleh itu, bila YB ini menyatakan sesuatu yang bagi saya amat tidak wajar kepada wira atau hero frontliners negara, bagi saya, maaf katalah, itulah malangnya kualiti perbahasan YB ini. Cuma kali ini saya anggap YB ini telah melepasi garis merah. Beliau telah encroach a forbidden zone. Menceroboh kawasan larangan samalah dengan mengkhianati garis kesusilaan yang memisahkan antara baik dan buruk. Ahli Parlimen Iskandar Puteri Lim Kit Siang turut menyifatkan serangan King Sing itu adalah tindakan bersifat pengecut, berniat jahat yang bersembunyi di sebalik hak dan kebebasan Parlimen. Perbuatan beliau yang mempelekeh petugas barisan hadapan yang berperang dengan musuh negara setaraf dengan pencemar Sungai Selangor yang menyusahkan jutaan pengguna air mentah di negeri terbabit. Rakyat tidak akan memaafkan mereka. Sekian rentasan berita minggu ini. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Azrin Arif. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.